Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alan Syafira binti Jasmani. Nombor metrik saya 2021895672. Okay, so hari ini saya akan membentangkan tentang topik rumusan bab 5. Okay. Poin yang pertama adalah tentang sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Okey, yang pertama, perkembangan sejarah alam. Perkembangan sejarah alam ini terdiri daripada 4 sejarah dalam alam Melayu ini. Antaranya peradaban pribumi alam Melayu. Nombor 2, peradaban Asia yang terdiri daripada China, India dan Timur Tengah. Dan nombor 3 adalah peradaban Barat dan akhir sekali peradaban globalisasi. Okay, so kita pergi ke poin yang kedua adalah konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa terdiri daripada 3 poin, di mana kita ada pembentukan negara bangsa, konsep negara bangsa dan konsep bangsa. Pembentukan negara bangsa ini adalah di mana Malaysia telah diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Jadi dari itu terlahirnya sebuah negara, tapi bukan lagi bentuknya sebuah bangsa. Okey. Ia hanya melahirkan sebuah negara, membentuk sebuah negara sahaja pada waktu itu. Okey, kita pergi ke poin yang kedua, iaitu konsep negara. Okey, konsep negara ini terbentuk daripada sebuah negara itu memiliki tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, undang-undang, kerajaan dan sebagainya. Jadi dari situ terbentuknya sesebuah negara. Dan poin yang ketiga adalah konsep bangsa. Konsep bangsa merupakan satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara yang mereka diami. Okay, maksud saya negara mereka sendiri. Dan seterusnya adalah poin yang ketiga, iaitu konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Jadi di sini terdiri daripada 3 poin. Yang pertama adalah peradaban acuan Malaysia. Okey, peradaban acuan Malaysia terdiri daripada peradaban Portugis, peradaban Belanda, peradaban Inggeris, peradaban India dan sebagainya. Okey, poin yang kedua adalah transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Sebenarnya pada tahun 1970, negara Malaysia masih dalam keadaan kemiskinan dan ketidaksamarataan. Okey, tetapi pada tahun 1980 hingga 1990, semakin meningkat tahun, pembandaran, teknologi dan penghijrahan semakin pesat di negara Malaysia ketika itu. Dan pada tahun 2000, pembandaran dan kelas menengah makin maju dan berleluasa. Jadi dari tahun 1970 hingga 2000, negara Malaysia makin pesat dalam kemajuan. Okey, dan poin yang terakhir adalah tentang kepelbagaian idea bangsa idaman. Okey, poin yang pertama adalah tentang hegemoni negara bangsa idaman. Pada tahun 1950, bangsa idaman dikenali sebagai Malay hegemoni, seterusnya Daulah Islamiah, Malaya Raya, Malaysian, Malaysia, Middle Malaysia. Pada tahun 1960 kita panggil sebagai Middle Malaysia, and pada tahun 2000 dikenali sebagai bangsa Malaysia dan bangsa. Poin yang kedua adalah tentang etos bangsa yang mewakili sebagai sesebuah bangsa yang setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme masing-masing dalam sejarah yang lama, seperti bendera, cara pemakaian, makanan, dari segi adat, bahasa dan sebagainya.
Okey. Dan poin yang terakhir, status nasional merupakan ciri-ciri yang unik yang terdapat daripada masyarakat setempat mengikut identiti individu ke individu yang lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nunada binti Harun. Nombor matrik saya 2021-201-692 dan saya dari kelas KIM 1102C. Dan saya akan membentangkan tentang pengenalan dan objektif untuk bab 5. Xenofobia merupakan konflik antara kaum lain yang timbul di setiap sudut kebencian terhadap orang lain. Peperangan, rusuhan dan pembunuhan beramai-ramai di mana seseorang berdasarkan perbezaan kebangsaan dengan mudah untuk menghapuskan dan menghina orang lain. Sikap xenofobia ini hanya mendatangkan sikap dalam diri seseorang dengan tindakan yang tidak bermoral dan tiada manfaat. Kebebasan dalam isu kebencian terhadap budaya, warna kulit, bangsa dan lain-lain seakatan dengannya menjadi perkara yang membuatkan xenofobia bermaharajalela. Seterusnya, objektif daripada kajian tajuk ini. Objektif pertama, mengenal pasti kewujudan xenofobia dan kebencian terhadap sesuatu agama dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif kedua, menganalisis punca yang menyebabkan berlakunya isu xenofobia dan keagamaan. Dan yang terakhir, objektif ketiga iaitu mencadangkan kaedah dan usaha untuk mengatasi isu xenofobia dan keagamaan ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amisha Ashikin binti Muhammad Syukri. Nombor matrik 2021-818842 dan saya dari kelas KIM 1102C. Dalam video perbentangan kali ini, saya akan bentangkan tentang dapatan dan perbincangan daripada hasil analisis kajian berkaitan dengan isu xenofobia. Dan objektif kajian telah dijadikan sebagai kayu ukur untuk mendapatkan hasil dapatan dan perbincangan yang berkaitan dengan isu tersebut. Berdasarkan dengan objektif pertama, iaitu mengenal pasti kewujudan xenofobia dan kebencian terhadap sesuatu agama dalam kalangan rakyat Malaysia, kami telah mendapati bahawa isu xenofobia bukanlah satu perkara yang asing ataupun pelik di negara kita kerana pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan xenofobia telah pun berlaku di sini. Walau bagaimanapun, berdasarkan dengan analisis Google Form yang telah kami jalankan, terdapat 92.9% daripada responden kami tidak pernah terlibat dengan masalah xenofobia yang pernah berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Walaupun keputusan daripada analisis tersebut telah menyatakan bahawa responden kami bukanlah satu golongan yang menormalisasikan sikap xenofobia ini, terdapat satu artikel yang bertajuk The Corona Case and the Increasing Cases of Racism and Xenophobia Against Chinese Ethnic Groups in the World. Dan berdasarkan artikel tersebut, ia telah menyatakan bahawa masalah xenofobia ini telah pun berkembang menjadi satu masalah yang kritikal sejak wabak COVID-19 melanda hampir seluruh ke pelosok dunia. Okey, seterusnya, seperti yang kita tahu, negara kita, Malaysia, dikenali sebagai satu negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa seperti bangsa Melayu, Cina, India dan terdapat juga warga asing yang menetap di negara kita. Oleh sebab masyarakat di Malaysia ini berbilang kaum, bangsa, agama dan budaya, mungkin akan ada sesetengah puak ataupun kaum yang akan melahirkan sikap xenofobia terhadap orang lain. Dan hal ini akan melahirkan rasa ketidakpuas hati antara satu puak dengan satu puak yang lain, terutamanya pada warga asing. Berdasarkan dengan data primer yang telah kami perolehi daripada analisis Google Form, sebahagian besar daripada responden kami telah pun membantah untuk rakyat Malaysia menormalisasikan sikap negatif ini kerana xenofobia boleh menyebabkan berlakunya perpecahan kaum dalam kalangan masyarakat. Selain itu, Shahrizan Johan telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang berbunyi xenofobia prasangka yang tidak munasabah. Dan berdasarkan dengan kenyataan tersebut, beliau telah menyatakan bahawa prasangka yang telah dibuat terhadap warga asing itu kebiasaannya tidak berasas kerana ia tidak disertakan dengan bukti yang kukuh ataupun fakta-fakta yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara yang dilontarkan.
Di samping itu, isu xenofobia sering juga dikaitkan dengan isu keagamaan, dan seperti yang kita tahu, isu keagamaan ini merupakan satu isu yang sensitif buat rakyat Malaysia. Dan disebabkan oleh masalah-masalah yang berkaitan, ia juga boleh menyebabkan berlakunya perbalahan ataupun perselisihan antara kaum. Hasil daripada dapatan dan perbincangan daripada data primer kami, sebahagian besar daripada responden kami masih lagi tidak pernah terlibat dengan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Walau bagaimanapun, hasil daripada kajian yang kami teliti daripada data sekunder yang kami perolehi, terdapat satu artikel yang bertajuk Persepsi Penganut Muslim dan Bukan Muslim terhadap isu-isu sensitif agama. Dan penulis telah mengatakan bahawa antara isu-isu sensitif yang sering berlaku dalam kalangan rakyat adalah berkenaan dengan teologi, sosial, etika, dan setiap penganut agama mempunyai persepsi yang berbeza terhadap satu-satu isu yang dinyatakan. Sebagai bukti, isu yang berkaitan dengan lawangan azan, bacaan dan aktiviti masjid pernah dibangkitkan oleh masyarakat bukan Islam, dan mereka telah mengatakan bahawa perkara tersebut mendatangkan rasa tidak selesa kerana orang masjid menggunakan alat pemusat suara untuk melakukan azan. Seterusnya, berkaitan dengan objektif kedua, iaitu menganalisis faktor yang menyebabkan berlakunya isu xenofobia dan keagamaan. Hasil daripada dapatan dan perbincangan kami mendapati bahawa penyebaran berita angin palsu merupakan faktor yang paling utama ataupun yang paling tinggi yang disokong oleh responden kami, dan faktor berfikiran negatif merupakan faktor yang kedua tertinggi yang disokong oleh responden. Perkara ini juga telah pun disokong oleh buku yang bertajuk Myanmar's Enemy Within, Buddhist Violence and the Making of a Muslim Other, karya Francis Wade. Seterusnya, faktor lain yang menjadi punca yang berlakunya perbalahan antara kaum adalah berkenaan dengan provokasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan isu hak istimewa orang Melayu, Bumiputera dan juga kewarganegaraan. Sebagai contoh, generasi baharu bangsa Cina dan India yang berada di negara Malaysia telah beranggapan bahawa apa yang ada pada diri mereka tidak sama seperti apa yang ada pada diri orang Melayu, dan kesannya mereka menjadi terpinga-pinga dan merasakan bahawa mereka ditindas dan menganggap kerajaan tidak berlaku adil dan berat sebelah. Oleh yang demikian, keadaan yang dianggap sebagai berat sebelah ini boleh membawa kepada provokasi apabila berlakunya suatu ketegangan di negara kita. Seterusnya, berdasarkan tinjauan akhir yang kami lakukan berdasarkan objektif kedua yang berkaitan dengan isu keagamaan ini, kami telah mendapati bahawa 96.4% daripada responden kami telah pun tidak bersetuju untuk masyarakat kita meletakkan perspektif yang negatif kepada ahli-ahli tabligh yang tidak menyertai perhimpunan tersebut. Hal ini kerana berlakunya suatu ketika dahulu terdapat golongan tabligh yang pernah menjadi salah satu kluster yang terbesar di Malaysia, dan pada ketika itu masih terdapat banyak lagi kluster lain yang sedang diproses untuk dikuarantin. Hal ini tidak patut diambil mudah kerana isu ini boleh mendatangkan masalah berkaitan dengan xenofobia kepada orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Nur Farah Hanis binti Azhar dan nombor matrik saya adalah 2021498176. Hari ini saya akan membentangkan dapatan dan kajian 3A. Melalui artikel Method Cultural Responsive Teaching dalam Pendidikan Agama Islam, studi kasus tindak xenofobia dan rasisme di tengah bencana COVID-19 yang ditulis oleh Mansurni Abalde dan Nafi Mutahirin. Okey, artikel ini menyokong kaedah yang sesuai untuk mengatasi isu xenofobia, iaitu dengan menghapuskan segala bentuk rasisme dan xenofobia melalui strategi pendidikan yang mendalam berkaitan dengan isu tersebut untuk implementasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap diri seseorang itu. Usaha ini juga memberikan peratusan yang
tinggi, iaitu sebanyak 39.3% daripada hasil dapatan kajian kami. Seterusnya, dapatan dan kajian 3P. Usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasi isu keagamaan antara kaum-kaum yang terdapat di negara kita ini adalah dengan menghormati dan menghargai persamaan dan perbezaan yang wujud dalam setiap agama. Usaha ini mendapat sebanyak 81.5% daripada hasil jawapan responden yang kami dapati. Usaha ini juga boleh dilihat di artikel Toleransi Beragama dan Amalannya di Malaysia, rujukan kepada artikel 2 Perlembagaan Persekutuan Malaysia oleh Khadijah Mohamad Hambali. Oleh itu, pernyataan tersebut wajar kita ambil sebagai solusi yang efektif bagi mengatasi isu keagamaan ini supaya dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati agama masing-masing. Di samping itu, untuk dapatan dan kajian 3C, untuk pengetahuan anda semua, perpaduan dalam kalangan masyarakat amatlah penting bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Antara usahanya ialah mengukuhkan kesefahaman agama, budaya dan adat resam untuk pelbagai etnik. Malah, usaha ini merupakan peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 57.1% berbanding dengan jawapan yang lain. Selain itu, usaha ini juga disokong di dalam buku yang bertajuk Dasar Perpaduan Negara. Walaupun Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum, negara ini sering juga berlaku salah faham antara satu sama lain atau provokasi yang berkaitan perkauman dan keagamaan yang mampu memberikan impak negatif di mana keutuhan sesebuah komuniti tidak kukuh. Oleh itu, kita hendaklah memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat supaya isu yang berkaitan dengan perkauman atau keagamaan tidak akan terbangkit lagi. Akhir sekali, kesimpulannya daripada penelitian tentang isu yang kita kupas di sini, iaitu isu xenofobia di Malaysia yang menjadi tumpuan netizen dalam sektor pekerjaan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan tiada peluang yang akan diberikan kepada warga asing jika isu ini sering dipandang enteng. Selain itu, umum mengetahui bahawa sebanyak 80% yang menyokong dalam hal cadangan yang disokong oleh Sheikh Wan untuk mengkritik isu warga asing diharamkan bekerja. Malaysia yang dipenuhi oleh rakyat yang berbilang bangsa dan kaum mampu memberikan kesefahaman yang baik. Jadi tidak mustahil untuk rakyat Malaysia menjalinkan hubungan kesefahaman yang baik kepada warga asing yang berpindah ke Malaysia atas tujuan tertentu seperti mendapatkan pekerjaan untuk menyara kehidupan mereka. Oleh itu, kita hendaklah mengekalkan konsep di mana senang hati dan terbuka terhadap kehadiran orang baru ke kawasan kita kerana kedatangan mereka bukanlah sia-sia, malah banyak perkara boleh dikongsikan dan dimajukan dalam pelbagai aspek seperti pekerjaan dan sebagainya. Yesterday, meanwhile. Flashback. Hai, mana lagi sorang? Hilang ke? Siapa kata aku hilang? Aku adalah, cuma aku tak dekat college sebab ada emergency kat rumah. Sorry korang hihihi.
End of flashback.